Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan kisah yang Abang nak sampaikan. Hari ini adalah sejarah dalam hidup Abang. Pertama kali Abang keluarkan 3 video, tapi tak panjang-panjang lah, pendek-pendek je lah. Dalam satu hari yang sama, Abang sengaja nak buat test macam mana penerimaan dia, macam mana cara nak merakamnya, pembahagian masa. Jadi hari ini untuk kali ini ceritanya agak berbeza sedikit. Kerana ketiga-tiga ceritanya tidak ada kaitan, dan selalunya kalau cerita panjang-panjang mesti ada kaitan satu sama lain, tapi kali ini tak ada kaitan, cerita yang berasingan. Sepatutnya Abang letak dalam satu video, tapi Abang pecahkan kepada 3 video. Jadi cerita untuk video kali ini adalah berkenaan dengan hospital. Tanpa membuang masa lagi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita semua, dan juga memberikan umur yang diberkati. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh Mike, berlaku pada tahun 2021 di salah sebuah hospital di kawasan di daerah Borneo. Cumanya dia minta dekat Abang, Mike minta jangan diberitahu nama hospital kerana dia tak nak nanti kalau tersalah cerita ataupun cerita yang bukan sebaiknya. Jadi cerita ni berlaku sewaktu tu kita tengah hangat dilanda dengan penyakit COVID. Pada waktu tu sebenarnya Mike baik-baik aja, tapi entahlah, dah takdir Tuhan, dia kata waktu tu tiba-tiba daripada keadaan sihat dia menjadi sakit. Bila dibawa ke klinik kesihatan yang berdekatan, rupanya Mike terkena jangkitan COVID jenis Delta, dengan oksigennya yang turun, dengan tekanan darahnya yang turun, keadaannya makin lemah, dah tak boleh makan. Dia telah dibawa ke hospital besar oleh ambulan dengan petugas-petugas yang penuh berpakaian PPE. Macam itulah seingat Abang. Jadi bila sampai dekat hospital, Mike telah diletakkan di kawasan area kecemasan. Dekat situ dia dipantau melihat keadaan dia. Dalam beberapa ketika Mike rasa macam nak putus nafas sebab betul-betul susah bila terkena COVID. Terutama susah untuk bernafas, jantung yang laju, sesak nafas. Dia rasa seolah-olah paru-paru dia penuh dengan air ataupun penuh dengan sesuatu, ditekan supaya tidak boleh bernafas. Tapi berkat bantuan daripada doktor-doktor yang bertugas, dia telah diberikan bantuan pernafasan yang membuatkan dia rasa bersemangat. Ada juga peluang dia kata nak hidup. Padahal pada waktu tu kebanyakan daripada berita-berita yang didengar, lebih banyak kematian daripada yang selamat selepas terkena COVID Delta 4. Yang macam itulah yang kita semua ketahui kan. Jadi dia kata pada waktu tu dia mengambil masa beberapa lama juga duduk di kawasan kecemasan dan dia dipantau sebaiknya. Tepat pukul jam 3 pagi, waktu tu barulah Mike telah diputuskan untuk dia dipindahkan ke ward pemantauan. Bukan pemantauan, ward yang betul-betul. Abang tak tahu namanya orang panggil ward apa, tapi ward yang betul-betul lah, yang bukan pemantauan punya ward. Ward tu pula terletak dekat tingkat 6. Jadi 3 pagi naik atas katil yang ditolak, kursi roda yang ditolak, Mike pun telah dibawa ke satu kawasan lift. 2 orang yang bawa dia waktu tu, satu lelaki, satu lagi perempuan. Dan dua-duanya adalah nurse yang macam dah biasa bertugas berkaitan dengan COVID. Jadi bila sampai dekat depan lift tu, petugas lelaki dengan perempuan, yang nurse lelaki perempuan ni mula berborak-borak, tapi hasil daripada apa yang dia borakkan, Mike boleh agak yang mana lift yang akan dia naik ni adalah lift yang selalu orang kena kacau. Jadi tak ada apa-apalah sebab mereka bertiga tak adalah rasa takut sangat. Masuklah dalam masuklah dekat dalam lift selepas pintu lift terbuka. Jadi diorang pun tekanlah tingkat nurse tu tekanlah tingkat 6. Lift tu patutnya bergerak ke tingkat 6, tapi walaupun nombornya bergerak daripada G1, 2, bila sampai dekat 3, lift tu turun 2, 1, G, LG,
dan bawah sekali parking. Waktu tu nurse dah perasan, nurse dah macam cuak-cuak, yang nurse lelaki pun sama, mereka tekan butang tu seolah-olah macam kecemasan. Bila sampai dekat tingkat yang bawah, lebih kurang macam LG lah kan, tingkat terbawah, pintu lift terbuka. Pada waktu tu Mike tengok kawasan tu betul-betul gelap. Dan apa yang nurse perempuan cakap pada waktu tu buatkan Mike betul-betul rasa terkejut. Dia kata macam ni. Si lelaki tu tanya, yang nurse lelaki tu tanya, ini bukan kawasan. Baru nak habiskan perkataan macam tu, nurse perempuan terus sambung. Ya, aku tahu, ini kawasan bekas bilik mayat. Jadi, kita relax je, tak ada apa-apa. Lift ni memang ada masalah. Diorang pun tekanlah pintu supaya ditutup balik. Ambil masa juga nak tutupkan pintu lift tu. Haralah juga diorang bertiga dalam tu. Padahal Mike memang dah. Dia kata dia takut tapi dia reda. Dia tak boleh buat apa-apa. Selang 2-3 minit lepas gigih tekan pintu lift supaya tertutup, akhirnya pintu lift tertutup. Lift pun naik semula ke tingkat G1 dan berhenti dekat tingkat 2. 2 atau 3 kalau tak silap abang. Lepas berhenti dekat tingkat 3, pintu lift terbuka. Masuklah seorang doktor. Doktor tu macam dah berusia jugalah. Jadi doktor tu kata nak pergi ke tingkat berapa? Oh, kami nak pergi ke tingkat 6. Oh, doktor nak ke tingkat berapa? Tu dia cakap dia nak pergi ke tingkat 5. Okey, doktor pun tekan tingkat 5. Diorang pun tekan tingkat 6, butang tingkat 6. Selepas pintu lift tertutup, lift tu bukan terus-terus naik atas. Dia ke bawah semula. Ke tingkat 2, tingkat 1, LG dengan LG. Sampai ke tempat LG, pintu lift terbuka. Terus doktor ni cakap, aku siang tadi dah kena macam ni. Ni malam ni kena macam ni juga. Benda ni memang suka kacau kita kalau kita tengah bertugas ni. Lepas tu doktor tu macam dia tak takut tau. Dia macam boleh kontrol keadaan. Dia pun tekan-tekan pintu supaya pintu tertutup semula. Ambil masa jugalah sampai doktor tu macam berdesing jugalah. Tutuplah. Aku nak pergi buat kerja ni. Jangan kacau lagi. Barulah pintu tu tutup dan lift tu naik. Tapi yang bestnya, lift tu naik tingkat G1, 2, 3, 4, 5, dia berhenti. Ingat kan pintu lift nak terbuka, rupanya dia naik 6, 7, 8 sampai tingkat yang tertinggi sekali. Pintu lift sekali lagi terbuka dan diorang berempat tersenyap. Dan pada waktu tu doktor tu cakap, korang tahu tak tingkat 8 ni tingkat yang paling keras sekali. Jadi diorang nurse yang berdua ni, tahu doktor, cuma kita orang tak tekan butang tingkat 8, dia naik tingkat 8. Aku dah agak dah, kata doktor tu. Memang benda ni memang nak kacau kita. Tak puas hati kita buat kerja sampai tengah malam. Dia pun tekanlah lagi lift tu supaya pintu tertutup. Lepas pintu tertutup, barulah lift tu turun. Tapi lift tu tak turun dekat tingkat 6 atau 5. Dia turun ke tingkat 3. Sampaikan si doktor ni tadi dia jadi mengamuk tau. Dia dah tak rasa takut, dah rasa macam huru-hara. Padahal dia orang bertiga, Mike dengan 2 orang nurse tu dah huru-hara dan memang ketakutan dah. Mujur ada doktor tu yang berani. Doktor tu marah betul. Dia kata, lepas ni kalaulah dia tak naik ke tingkat 5, aku naik tangga. Jangan harap aku nak naik lift lagi. Daripada siang tadi dia buat masalah. Memang dia kacau kita. Dia kata. Jadi dia tekan-tekan pintu, akhirnya pintu tu yang terbuka dekat tingkat 3 tertutup semula. Lepas tu dia orang pun tunggulah naik lift. Lift tu memang naik tau. Lift tu naik tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, pung, tingkat 6. Dia sound bunyi lah. Tengok pung ni sampai ke tingkat 6. Bila tingkat 6 aja pintu pun terbuka. Punyalah dia orang semua terkejut sebabnya bila pintu terbuka, dia orang masih ada di tingkat 3. Waktu tu doktor dah pandang-pandang nurse. Perasan tak tadi lift lah dah. Perasan tak tadi lift ni dah naik? Semua mengangguk. Semua beritahu, memang bila kita boleh terasa lift tu macam ternaik ke atas. Tapi yang terbuka dekat tingkat 3. Jadi yang si nurse ni tadi, yang nurse lelaki ni, dia kata, tunggu kejap saya nak pastikan. Ini betul ke tingkat 3? Dia pun keluar daripada lift. Dia tengok memang betul tingkat 3. Belum sampai lagi dekat tingkat 6. Padahal nombor dah menunjukkan tingkat 6. Diorang dah terasa lift tu naik ke atas. Okey, tak apa, kita masuk balik. Masuk balik, tutup pintu lift. Waktu ni nurse dengan nurse lelaki tu dah huru-hara. Yang Mike pun pula memang reda je lah apa yang berlaku. Doktor tu memang berdoa harap-harap cepat sampai ke tingkat 5 sebab dia ada urusan emergency. Kecemasan sebagai seorang doktor kan. Dan pintu lift tertutup. Kali ini betul-betul dia naik ke tingkat 5 dan akhirnya naik ke tingkat 6. Proses nak naik ke tingkat 6 daripada tingkat kecemasan tu, kata Mike, mengambil masa lebih kurang dekat setengah jam. Naik turun. Sebab itu Mike tak nak abang beritahu kat mana
lokasi hospital ni sebab dia takut nanti kalau tersalah cerita ataupun itu adalah disebabkan oleh gangguan lift, bukan disebabkan oleh makhluk alam sebelah, tapi sewaktu peristiwa tu Mike yakin itu sebenarnya gangguan daripada alam sebelah. Bila sampai dekat tingkat 6, Mike pun diletakkan dekat dalam satu wad. Dalam wad tu hanya ada dua orang aja manusia. Betul lah, takkan ada hantu pula. Dua orang saja manusia. Mike dengan seorang lagi pakcik yang umur 75-76 macam itulah. Yang bestnya dia kata katil mereka terletak sebelah menyebelah dan katil Mike berhadapan dengan pintu tandas. Semula-mula masuk dekat situ, dia agak selesa juga sebab tak ramai orang. Cumanya ada kalanya dia akan rasa sangat semput untuk pergi ke bilik air. Walaupun macam tu tetap juga kita kena buang air, nak relah sakit perut. Setiap kali nak berjalan, nak masuk tandas, dia punya sakit dada, sesak nafas, berat betul nak bernafas dia kata, tapi digigihkan juga. Ada satu benda yang dia tak sukalah dekat wad tu. Walaupun banyak kali walaupun banyak kali Mike masuk keluar tandas, pakcik tu masuk keluar tandas, tetap juga dan tutup pintu tandas, tetap juga pintu tandas tu bila Mike terbangun tengah malam, mesti pintu tandas tu akan terbuka. Mula-mulanya Mike ingatkan ada makhluk-makhluk alam sebelah ke apa benda ke. Jadi Mike pun tanyalah dengan pakcik tu, pakcik ke yang bukakan pintu tu? Oh, mujurlah pakcik tu mengaku memang pakcik buka pintu ni sebab bilik ni sejuk sangat dengan aircon. Jadi kalau buka pintu bilik air, harap-harapnya hawa-hawa sejuk daripada aircon dekat dalam bilik ni akan keluar melalui pintu bilik air dan keluar ke bilik air. Tak adalah rasa bilik ni sejuk sangat. Jadi Mike pun fikir betul juga sebab dia tak rasa, mungkin sebab dia muda. Pakcik tu rasa sejuk sebab mungkin dah tua, jadi suhu badan pun dah berbeza kan, dah tua. Tapi tak apalah. Cumanya dia rasa tak selesa lah sebab dia tak suka nak tengok pintu tandas yang terbuka sewaktu dia nak tidur. Tapi yang peliknya pada satu hari, pakcik tu keluar daripada tandas dalam keadaan tergocoh-gocoh. Mike pun rasa pelik juga. Selalunya pakcik ni relax dia. Tapi tak tahu kenapa pakcik tu keluar dalam keadaan tergocoh-gocoh sampaikan pintu bilik air tu tak terlalu rapat. Okey. Jadi pakcik pun terus pergi ke suis lampu, lebih kurang lah, dimatikan semua lampu. Sebenarnya semenjak Mike duduk dekat wad tu, pakcik tu tak pernah tidur buka lampu. Salah, tak pernah tidur tutup lampu. Tapi selepas dia keluar daripada bilik air tu, waktu tu malam dia pergi tutup semua lampu sampaikan wad tu betul-betul gelap. Mike pada waktu tu tak boleh tidur. Jadi dia tengok aja apa yang pakcik tu lakukan. Pakcik tu duduk dekat sebelah katil dia kan. Jadi sepatutnya lebih kurang pukul 1 ke 2 pagi, nurse atau doktor akan datang cek pakcik tu dan cek Mike jugalah, ambil tekanan darah, ambil suhu. Tapi kenapa pada malam tu doktor tu dah sampai pukul 2 tapi tak datang-datang juga? Mungkinlah doktor tak cukup atau nurse tak cukup pada waktu tu. Jadi Mike pun diam je lah. Tengah-tengah dia melayan perasaan, dia tak boleh tidur pada waktu tu. Tiba-tiba ada satu benda yang dia nampak yang buatkan dia rasa tergamam, tak tahu apa nak cakap. Ada satu asap kelabu keluar daripada tandas, maksudnya daripada bilik air. Dia keluar dan pergi ke arah pakcik tu. Dia nampak ni, dia kata bila asap tu pergi ke arah pakcik tu, asap tu berada di atas pakcik tu, macam seolah-olah terapung di atas pakcik. Waktu tu pakcik tu yang tengah berselubung satu badan, dia boleh bangun, dia boleh menjerit-jerit macam orang kena histeria. Pakcik tu sebenarnya, dia selain daripada dia kena COVID, dia ada sedikit luka lah. Dia ada bengkak darah. Kalau orang kata kan, kalau kat tangan dia tu ada bengkak darah. Dengan kata lain, darah tak boleh keluar daripada kulit selagi tak dicocok keluar. Puncanya sebab dia jatuh. Tu yang kena bengkak darah tu. Jadi pakcik tu menjerit macam kena histeria. Mike pada waktu tu tengah baring, walaupun sakit, dia memang rasa takut. Dah kenapa pula pakcik ni menjerit macam kena histeria. Sampaikan dia kata macam pergi kau daripada sini, aku tak nak jumpa kau, pergi kau dari sini. Selepas 10 minit dengan harapan ada doktor dengan nurse yang datang, tak ada seorang pun doktor dengan nurse yang datang. Tak tahulah Mike kata kenapa dia orang tak datang. Mike pada waktu tu bertahan untuk rasa takut yang teramat sangat.
Dia dah ketakutan sangatlah bila tengok pakcik tu. Selepas beberapa ketika, tiba-tiba pakcik tu reda balik, dah tak menjerit-jerit balik. Waktu tu Mike cari handset dia pasang lagu-lagu kerohanian. Sebab Mike ni orang Kristian, agamanya Kristian. Jadi dia pasang lagu-lagu kerohanian sambil dia berdoa, janganlah apa benda-benda pelik berlaku lagi. Jadi dia pun sambung tidur. Bila sambung nak tidur, waktu tu dia masih lagi berfikir-fikir kenapa pakcik tu dalam keadaan pelik-pelik macam tu. Tapi walaupun dia cuba tidur, tidurnya tak lama. Tidur terjaga. Lebih kurang pukul 3 ke 4 pagi, waktu tu dia terjaga. Dan patutnya waktu tu ada nurse dengan doktor yang datang. Tak ada seorang pun datang. Dia pun tak bangun apa. Masih lagi dia tak ada doktor yang datang. Tiba-tiba dia nampak sekali lagi asap keluar daripada bilik air dan pergi ke arah pakcik tu. Dan kali ni asap tu bertukar menjadi seakan-akan makcik Rockers. Dan dia berdiri ataupun terbang terapung di atas pakcik tu. Memang nampak betul-betul menakutkan. Pakcik tu bila sedar ada benda di atas dia, dia keluar, maksudnya dia selak dia punya selimut, dia ambil bantal, dia ambil cawan, dia baling ke arah makcik Rockers tu, pergi kau dari sini, pergi kau dari sini, tolong. Makcik tu menjerit-jerit kuat, tak ada seorang pun datang, nurse tak ada, doktor pun tak ada. Apa sakit lain memang tak lah, sebab masing-masing dah terkena COVID kan. Seorang pun tak datang, menjerit-jerit pakcik tu. Mike yang dalam selimut ni menggigil-gigil, makin dia kuat lagu kerohanian dia. Takut punya pasal dia kata, tolonglah, janganlah yang bukan-bukan, janganlah benda tu berpindah ke arah dia pula. Pakcik tu lepas dah baling-baling benda tu, dia carut-carutnya benda tu yang terapung dekat atas saudara tu, dan bentuknya macam baju putih, rambut panjang macam itulah, macam makcik Rockers Lepas tu dia ambil bantal, dia baling benda tu habis berterabur dekat dalam wad tu, dan macam-macamnya dia baling. Tetap juga dia maki-maki. Akhirnya terlalu banyak sangat maki sampaikan pakcik tu habis tenaga dan dia pengsan. Mike pada waktu tu dah rasa macam nak pengsan, sebab walaupun pakcik tu pengsan, benda tu masih lagi ada terapung-rapung dekat atas pakcik tu. Tolonglah, dia kata, tolonglah benda tu hilang. Tapi mungkin Mike punya doa tu dimakbulkan. Benda yang atas pakcik tu, yang bentuk macam makcik Rockers tu, tiba-tiba hilang. Lepas hilang, barulah nurse dengan doktor datang. Macam seolah-olah, kenapa ni? Doktor macam tu. Barulah doktor datang dan doktor tu cuba uruskan pakcik tu. Pakcik tu macam dalam keadaan yang tenat jugalah. Bila besok paginya, pakcik tu pun masih lagi belum sedar. Dan abang lupa nak cerita, kan dia kat tangan dia ada bengkak darah kan, ada darah yang tak dikeluarkan daripada tangan. Entah macam mana pada waktu dia mengamuk-ngamuk dekat benda tu dengan baling-baling barang, dia pergi ambil satu benda tajam, dia cocok dekat tangan dia sampai keluar darah, habis menyembur darah sampai dekat katil, dekat lantai. Wah, bayangkan kalau kita jadi Mike duduk kat sebelah, memang ya Allah, tak tahu nak cakap apa, gigil-gigil je lah. Itu je lah yang paling ikhtiar yang paling tinggi kita boleh buat. Nak berjalan semput sebab COVID, penuh lah dengan kuman kat paru-paru tu. Itu je lah yang kita boleh buat, berdoa. Itu yang Mike besarkan volume tu, baca lagu-lagu kerohanian dalam kitab-kitab Kristian kan, kitab-kitab Bible. Itu je yang dia boleh buat. Besok pagi ni sebenarnya Mike nak tahu apa yang terjadi dengan pakcik tu, sama ada hidup ke meninggal ke apa benda ke, sebab darah dah melempar-lempar. Tapi pagi tu Mike dipindahkan ke wad lain, ke wad yang lebih selamat. Mungkin disebabkan keadaan pakcik tu yang macam kritikal, yang menyebabkan pihak hospital pindahkan Mike. Dan sampai ke sudah, Mike tak tahu apa yang terjadi dengan pakcik tu, dan Mike berharap pakcik tu dalam keadaan yang selamat. Apa benda yang terapung tu, Mike pun tak tahu. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran. Bagi yang nak dapatkan sambal lara, perapan sate dan juga coklat moist, abang letakkan link di bawah setiap video. Bolehlah cuba-cuba jualan-jualan abang. Nak ngumpul duit sikit, nak raya. Jadi sebelum kita mula mengakhirkan cerita, ada beberapa ucapan nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada Puan Rashidah. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat 3 orang yang bermakna dalam hidup dia. Yang pertama iaitu Muhammad Ar-Ryan Syahmi, iaitu cucunya yang lahir pada 21 hari bulan 1, yang hari itu genap umur setahun. Yang kedua, anaknya bernama Nur Syazrin
yang mana hari jadinya jatuh pada 9 hari bulan 2, dan Nur Syazliana juga anak dia yang lahir pada 12 hari bulan 2 akan datang. Dengan ucapan selamat hari jadi buat cucu dan anak-anakku, semoga Allah sentiasa merahmatimu, rezeki yang melimpah ruah, umur yang panjang dan diberkati serta dipermudahkan segala urusan. Ucapan yang kedua datangnya daripada Mimi Peterus. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat ayahnya yang bernama Peterus Lawai dan juga Farrell, anak buahnya. Yang mana ayahnya hari jadinya jatuh pada 26 hari bulan 1, genap umur 66 tahun. Dan juga anak buahnya yang bernama Farrell pun jatuh pada 26 hari bulan 1, genap umur 7 tahun. Dengan kata lain, cucu dengan atuk hari jadinya sama, 26 hari bulan 1. Yang seorang 66 tahun, yang seorang 7 tahun. Dengan ucapan selamat hari jadi buat ayah anda dan anak buah tersayang, semoga panjang umur, banyak rezekinya, sentiasa gembira, sentiasa sihat dan sentiasa dalam keadaan aman dan bahagia. Ucapan yang seterusnya datang daripada Bonda Ayu Rara. Dia nak sampaikan ucapan buat anaknya yang bernama Nur Sarah Izaris, yang mana hari jadinya jatuh pada 22 hari bulan 2 akan datang, genap umur 9 tahun. Dengan ucapan semoga anak dia tersayang diberikan masa depan yang cukup cemerlang, panjang umur, murah rezeki dan lebih baik kesihatannya dan dipermudahkan segala urusannya di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dengarkan cerita abang kali ini, dan memang inilah sejarah kali pertama abang keluar 3 cerita tapi diasing-asingkan video. Kenapa puncanya? Sebabnya abang nak cuba, nak try. Tak adalah abang masuk dalam satu video 1 jam atau 1 jam lebih, panjang-panjang kan, tapi abang pecah-pecahkan, jadi bolehlah pilih-pilih yang mana nak dengar untuk jadi halua-halua telinga. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.